وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Amma ba'da. Yang dimuliakan Tuan Pengerusi dan adik-adik Jawatan Kuasa Surau, yang berbahagia tuan-tuan imam, tuan-tuan bilal, tuan-tuan guru, para alim ulama setempat, ustaz-ustaz, ustazah, pemimpin-pemimpin setempat, seterusnya tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat, muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, setinggi kesyukuran kita panjatkan kehadirat Allah SWT. Pada pagi ini Allah masih kekalkan kita dalam keadaan bernyawa, masih dikekalkannya sekalian nikmat-nikmat yang telah diberikan kepada kita, tak ada ditariknya balik. Mudah-mudahan kita bersyukur dengan nikmat Allah itu dan ditambah lagi keberkatan nikmat itu kepada kita, dapat kita meneruskan kehidupan menggunakan nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, kita mensyukurinya dan dapat ditambah lagi insya-Allah. Dan saya minta maaf kerana bulan sudah tak datang, ada hal yang tak dapat nak dielakkan. Jadi bulan ini baru ganti bulan sudah nyambung pengajian kita. Mudah-mudahan dapat kita ilmu yang memberi manfaat pada pagi ini. Baik, muka surat berapa tuan-tuan dan puan-puan? Rumi. Tak tahu muka surat 1. Berapa? 167. Saya senang je kalau tak tahu. Kalau muka surat 1 nak cepat habis, sebab 300. Muka surat 167 kan? 167, 165, 167. Tajuknya kelebihan sedekah. Orang yang berakal gemar bersedekah. Ya kan? Betul? Tidak lah, lantak. Bawa lagi. Sedekah menutup bermacam-macam pintu keburukan. Ya kan? Alright. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-sadaqatu tasuddu sab'ina baban minas su'. Bersedekah itu menutup ia akan 70 pintu daripada kejahatan. Kalau kita sedekah pagi ni, tabung jalan tak pagi ni? Kalau jalan, kita sedekah pagi ni, dia menutup 70 pintu daripada kejahatan. Ya, 70 pintu ego, 70 pintu termasuk pintu ego, pintu sombong, pintu takabur, pintu riya, pintu ujub, pintu sama'ah dan sebagainya. 70. Kalau sikit tu nak bilang tak tahu. 70 pintu. Pintu gila dunia, pintu apa lagi? Semua kejahatan tu ditutup oleh sedekah. Satu sedekah je 70 pintu. Kalau 2 kali dah 140 pintu. Kalau 3 kali 310 pintu. Begitulah. Maknanya orang yang rajin sedekah tu dia tidak akan melakukan maksiat-maksiat yang dia apa. Tapi syaratnya ikhlas semata-mata kerana Allah. Dan pada setengah riwayat sedekah itu menegah ia akan 70 bagai daripada bala. 70 bala. 70 jenis musibah yang akan dihindarkan oleh Allah kalau kita bersedekah. Sekurang-kurangnya penyakit juzam. Penyakit juzam ni penyakit kusta. Hari ni kita tak pernah dengar penyakit kusta tu, mendengar adalah tapi tak pernah jumpa. Kerana penyakit itu dah tak apa ada lagi di masyarakat dunia hari ni. Zaman dulu ada. Orang kena kusta tu kena duduk di dalam satu lembah. Dalam satu valley. Tak boleh keluar dari situ. Kalau keluar dari situ panah, dibunuh. Tak boleh kerana dia
penyakit yang sangat berjangkit. Malaysia ni ada satu je hospital yang boleh yang merawat penyakit kusta ni. Apa dia? Di mana? Hospital Sungai Buloh. Dia makan daging-daging ni, jari-jari ni habis gugur. Telinga gugur dan sebagainya. Itu kalau dah kena penyakit kusta, bahaya penyakit itu. Berjangkit. Udahlah berjangkit, bila dia baik meninggalkan meninggalkan parut yang amat memalukan orang yang mengidap penyakit itu. Itu orang yang kena kusta. Jadi kata di setengah riwayat mengatakan dan penyakit yang dihindarkan oleh sedekah ni boleh mengelakkan daripada kena penyakit kusta. Dan juga baras. Baras tu yang sopak. Penyakit sopak Ini setengah daripada barang yang diajarkan oleh dia, diajarkan akan dia Allah Ta'ala bagi nabinya daripada ilmu tib, ilmu kedoktoran, ilmu tabib, ilmu tib, ilmu perubatan. Ar-ruhani, ilmu mengubat secara rohani. Tibur rohani, ilmu tabib kerohanian. Yang kita hari ni ada tak ilmu tabib kerohanian? Ada tak Darul Syifa? Darul Syifa itu ilmu tabib kerohanian. Dia menggunakan ayat-ayat Quran untuk mengubat segala penyakit. Sekarang ni sedang dibuka. Ada saya baca dalam mana kan? Sedang dibuka. Kelas Darul Syifa akan buka. Siapa nak jadi doktor kerohanian, masuk ke Darul Syifa. Saya tak pernah belajar pun. Tak ada kesempatan nak belajar. Kalau saya belajar rasanya laku orang ni Ada tak saya ni muka terpawang? Ada ke tak? Ada. Saya masa belum tua apa inilah, tengah muda-muda sikit, ngantuk isteri saya ke hospital nak salin. Yang ramai dia datang bawa botol, tolong dah ustaz, kata dia. Suruh jampi selusur. Selusur bagi senang dia ni bersalin katanya. Punya lebih bingung. Kalau saya tahu, tak ada saya ngantuk isteri saya ke hospital. Dia rumah ajalah. Tapi saya baca kalau jugalah, doakan aja kadang bagi dia RM5. Nongin lah dapat RM5. Masa dulu tinggi RM5 tu. Itu perubatan. Jadi maknanya sedekah itu dia menjadi apa? Sistem perubatan kerohanian. Banyak-banyaklah sedekah. Iaitu ilmu tabib kerohanian yang lemah daripada mendapat akan dia oleh makhluk. Kita payah nak dapat ni kerohanian ni. Dan riwayat daripada Salim Ibnu Abi Al-Ja'adi, katanya keluar seorang perempuan dan sertanya anaknya yang kecil. Maka datang harimau, maka disambarnya daripadanya akan anaknya. Maka keluar ia turut pada bekasnya. Dia pun jejak bekas dari bekas harimau perempuan tu, dia jejak bekas. Dan adalah di antara sertanya satu roti. Maka datang seorang meminta, maka diberinya akan dia. Ada seorang minta sedekah nak roti, dia pun baginya roti itu pada orang tu. Maka datang harimau itu dengan anaknya, dan tiada kuasa ia bawa pergi hingga mengembalikan dia di atasnya. Rupanya harimau tu dalam lepas itu tak lalu nak bawa anak tu ke sana kemari. Datang dia balik ngantor balik anak tu kepada mak. Hasil daripada apa? Daripada dia sedekah sekeping roti. Nampak itu cerita riwayat. Fadilat bersedekah ni. Harimau tu dah nangkap budak tu, tak lalu dia nak makan, dia tak lalu nak mencederakan budak tu. Sehinggalah dia kembalikannya budak tu kepada maknya. Barulah dia boleh berjalan lalu dari situ. Maka mendengar ia akan suara, inilah suatu suap dengan satu suap. Ini balasan satu suap dengan satu suap. Dia bagi roti itu, ini balasannya, dapat anak balik. Jadi orang yang bersedekah ni didoakan oleh malaikat. Dan kata faqih ni ahli fiqh. Kalau seorang dia panggil faqih, kalau ramai dia panggil fuqaha. Ini seorang ni faqih, ahli fiqh. Dari Imam Syafi'i itu faqih lah. Namanya Abu Lais Al-Samarqandi.
Abu Lais Samarqandi, dia orang Samarkand. Tahu mana orang Samarkand? Samarkand ni belah-belah Uzbekistan. Itu namanya Samarkand, kawasan itu ya. Harus Samarkandi namanya. Belah Uzbekistan yang ada Tan, Kazakhstan, Turkmenistan dan Kyrgyzstan. Itu kawasan itu yang namanya apa? Samarkand namanya. Riwayat daripada Abi Al-Faraj bahawa Nabi Isa AS lalu ia dengan satu qaryah, satu kampung, dan ada padanya tukang membasuh kain. Maka berkata ahli dusun itu, "Hai Isa, bahawasanya tukang membasuh ini mencari-cari akan kain kami, dan tiada mengembali ia akan kain kami. Maka minta doa olehmu akan Allah atasnya, bahawa tiada boleh kembali ia ke rumahnya sebab ia tiada kembalikan kain kami tu, tak baliknya dia, sehingga dia kembalikan kain tu baru dia boleh balik ke rumah." Maka dengar itu Nabi Isa pun minta doa. Maka minta doa Nabi Isa AS bahawa tiada boleh kembali ia. Kemudian pergi tukang membasuh itu pada satu tempat. Pergi tukang membasuh pada tempat membasuh kain dan membawa ia 3 keping roti. Roti cuma dia, nampak? Maka datang abid. Apa tu yang abid? Ahli ibadah. Abid. Ahli ibadah, rajin sembahyang, rajin baca Quran, rajin apa? Itu orang abid, datang abid yang duduk berbuat ibadah pada bukit dan memberi salam ia atas tukang membasuh itu. Dan berkata ia, "Adakah pada kamu roti?" Dia nanya, "Kamu adakah roti?" Nanya kepada tukang basuh kain. "Beri makan akan daku. Kalau ada kan bagilah aku sikit, aku nak makan," kata. Maka bahawasanya aku pada masa diam-diam tiada dimakan. Aku tak ada benda nak makan, kata dia, orang-orang ahli ibadah tu. Maka memberi roti kepadanya. Maka berkata ia, "Hai tukang membasuh." Dia balas balik pemberian daripada tukang basuh tu. Apa kata? "Ghafarallahu lak dzambaka wa tahharallahu qalbak." Moga-moga Allah mengampuni dosa kamu dan mensucikan hati kamu, kata ahli ibadah. Mendoakan bagi pihak tukang basuh kain tadi. Kemudian maka memberi 1 keping lagi. Dia bagi kerana doa tadi, dia bagi 1 keping lagi. Dan berkata ia seperti itu juga. Dan ditambahnya wa ma ta'akhir, dan juga lepas itu. Yang tadi juga doanya ghafarallahu lak. Ghafarallahu laka dzambaka wa tahharallahu qalbaka wa ma ta'akhir. Tambah lagi. Ya, ini barang yang kemudian daripada dosa kamu tu. Dosa yang dulu diampunkan, dosa yang kejap ni dosa diampunkan, dosa yang akan datang pun akan diampunkan. Minta ampun dengan Allah. Maka memberi ia 1 keping lagi. Lepas itu dia bagi pula 1 keping lagi. Maka berkata ia, "Hai tukang membasuh, banallahu laka qasran fil jannah." Telah memperbuat Allah Ta'ala bagi kamu mahligai di dalam syurga. Telah membuat bagi kamu mahligai di syurga. Artinya selain daripada dosa diampunkan, dosa dulu diampunkan, dosa rejak-rejak itu diampunkan, dan dosa kemudian pun diampunkan. Lepas itu Allah membina pula baginya 1 mahligai di syurga. Mahligai dengan istana mana besar? Mana besar? Nak mahligai ke nak istana? Mahligai lah. Selalu orang buat mahligai itu di kayangan. Itu mahligai. Dalam dunia ni yang besar bagi istana. Ini mahligai ni, mahligai kayangan. Di Selangor ada 1 mahligai kayangan. Tak tahu? Pemakai toyo. Mahligai kayangan keluar. Macam di kayangan lah. Ini dia doa orang abid itu tadi kepada tukang basuh kain tu. Banallahu laka qasran fil jannah. Telah memperbuat Allah bagi kamu mahligai di dalam syurga. Kemudian kembali tukang membasuh itu pada petang-petang ke rumahnya. Maka berkata ahli dusun, "Hai Isa." Tukang basuh tu balik, tak ada sesat jalannya. Tak ada apa-apa pun. Doa kamu tak dikabul oleh Tuhan ni, kata dia ahli dusun tu kepada Nabi Isa. Kan cerita Nabi Isa mula-mula mendoakan supaya tukang basuh tu tak
tak boleh kembali ke rumahnya. Aisyah ini tukang basuh, senya kembali ia. Boleh pula dia balik. Ketika doa kamu tu, kamu bukanlah Nabi, tak ada kabul dari Tuhan doa kamu tu, kata ahli dusun tu kepada Nabi Isa. Maka katanya, seru olehmu akan dia kepada aku. Kata Nabi Isa, kamu panggil dia, jumpa dengan aku. Maka tatkala datang ia, sabdanya, hai orang membasuh kain, khabarkan olehmu apa engkau perbuat pada hari ini. Kamu telah buat apa sehingga kamu tak dikenal apa-apa, doa aku pun tak ada kabul oleh Tuhan. Apa yang telah kamu buat? Katanya, telah datang akan daku sayyirah. Sayyirah ni apa? Kenderaan. Sayyirah, sayyarah. Orang berjalan daripada bukit. Maka meminta ia daripada aku akan makanan, maka aku beri akan dia 3 keping roti. Maka dengan tiap-tiap keping roti yang aku beri, ia mendoakan akan aku. Maka sabda Sayyidina Isa alaihissalam, bawa olehmu akan bungkusan kainnya hingga aku lihat kepadanya. Maka diberinya akan dia, maka dibukanya, maka tiba-tiba ada padanya ular hitam, berkekang mulutnya dengan kekang besi. Maka sabdanya, hai Aswad. Aswad ni ular hitam lah, benda hitam ni Aswad. Apa nama Hajar Aswad? Hajar Aswad apa? Batu hitam. Ini Aswad. Hai Aswad katanya, panggilan bagi ular hitam tadi. Sembahnya, labbaika ya Nabi Allah. Apa arti labbaika? Lebay kamu ya? Apa arti labbaika? Tuan-tuan pergi umrah, pergi haji, ada tak sebut labbaik Allahumma labbaik? Apa ni labbaik? Aku datang, aku menyahut seruan kamu ya Allah. Kalau kepada Allah ini betul, labbaik ya Nabi Allah. Aku datang ni wahai Nabi Allah. Sabdanya, tiadakah dibangkitkan akan dikau kepada ini lelaki? Dia nanya kepada pembasuh kain tu. Katanya bahkan ada, tetapi tatkala datang sayyarah daripada bukit, maka menuntut ia akan makanan. Maka memberi makan ia akan dia. Maka dengan tiap-tiap roti yang diberinya, mendoa ia baginya, dan malaikat berdiri mengucap amin. Malaikat mengaminkan doanya tu. Sebab itu tak ada apa-apa kena kepada pembasuh kain tu. Sudah didoakan oleh ahli ibadah tadi. Maka menyuruh Allah Ta'ala kepadaku malaikat, maka mengekang ia. Ditanya ular tu, malaikat datang mengekang mulut aku ni dengan kekang besi. Jadi tak dapat aku matuk, kata ular tu mengekang ia akan daku dengan kekang besi. Maka berkata Isa, hai Qoshar. Qoshar, hai Qoshar, tukang membasuh. Qoshar tu tukang basuh kain lah. Mulai olehmu akan amal, maka senya telah diampun Allah bagimu dengan berkat sedekah kamu. Kamu beramal lepas ini, mayanglah kamu lepas ini, banyaklah kamu sedekah lepas ini. Allah dah menerima sedekah kamu, dan kamu dah dapat fadilat hasil daripada sedekah kamu tadi tu. Ini cerita tukang basuh dengan sedekahnya. Kerana dia bersedekah, ular tu pun tak boleh nak matuk dia. Ular tu ada tapi dah apa? Mulutnya dah dia jari mulutnya tu. Tak boleh nak matuk dia dah. Dengan kekang besi pula tu. Itu dia fadilat sedekah. Atas. Lepas ni bila berjalan tabung tu apa buat? Masuklah duit dalamnya. Tak ada di sini tempat lain. Mesti di mana-mana pastikan dia ada sedekah juga. Kerana bila siapa yang bersedekah di jalan Allah, Allah balai balik berapa peratus? Berapa peratus? 7%? 70? 700 tahu. Siapa bagi RM1, Allah balai balik RM700. Mana ada dividen 700% ada? ASN berapa? 6%. Tu ASN. Ini 700.
Pelaburan yang paling menguntungkan ialah pelaburan di jalan Allah. Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un alim, kata Allah. Bandingan mereka-mereka yang menafkahkan harta mereka di jalan Allah adalah seperti seorang menanam sebiji benih. Dia tanam sebiji benih aja. Yang tumbuh darinya itu 7 tangkai. Daripada sebiji benih itu tumbuh pokok ada 7 tangkai. Pada tiap-tiap satu tangkai itu ada 100 biji benih. 7 kali 100 berapa? Dah midak aku belajar matematik kemarin. 7 kali 100 berapa? 700. Wallahu yudha'ifu liman yasha', kata Allah. Itu selemah-lemah balasan dari Allah Taala. 700 itu paling lemah tu, paling koman. Wallahu wasi'un alim. Sedangkan Allah itu maha luas pemberiannya dan Allah maha mengetahui. Itu cerita tukang basuh dengan ulur. Faedah lagi. Ini faedah, ini cerita lain. Faedah sedekah. Kata Barmawi di dalam syarah Bukhari, tatkala bunting Siti Maryam dengan Nabi Isa. Siti Maryam siapa? Mak Nabi Isa. Dia sedang mengandungkan Nabi Isa tu. Adalah umurnya 13 tahun. 13 tahun aja umurnya Siti Maryam tu ketika mengandung Nabi Isa. Tapi 13 tahun zaman dulu besar ke kecil? Besar. Mak saya pun kahwin umur 14 tau. Mak saya dulu kahwin umur 14. 12 lagi. Mak dah 12 tahun kahwin. Kinari 12 tahun apa? 12 tahun. Main tanah lagi. Itu main tanah lagi lagi. Dulu 12 tahun tu kira dah tua benar tu. Kalau umur 18 dia tu. Kalau umur 18 tak kahwin lagi, kira apa tu? Kira andar tu dah tu. Itu zaman dulu. Sekarang ni 20 tahun lebih pun ada yang tak kahwin ya. Jadi Siti Maryam tu dia mengandungkan Nabi Isa ketika itu umurnya 13 tahun. Dan hidup kemudian daripada diangkatkan Nabi Isa itu ke langit 60 tahun. Lepas Nabi Isa pergi ke langit itu 60 tahun lagi. Nabi Isa diangkat ke langit ketika itu umurnya berapa? 33 tahun. Hijrah lah, bukannya Masih ya. 33 tahun hijrah. Maknanya 60 tahun lagi umurnya baru dia meninggal dunia. Maryam ni. Artinya apa? 93 tahun baru meninggal. 60 campur 33 orang. Ya, tapi yang ini tulisnya 112 tahun pula, lagi banyak. Lagi tua. Tapi kalau ikut kiraan kita 93 tahun lah, pasal dia 60 tahun. Tak apalah, nantaklah. 112 ke 93 ke, artinya dia matinya sudah tua baru mati. Itu Maryam. Kemudian 13 tahun dan hidup kemudian daripada diangkatkan Nabi Isa ke langit 60 tahun hidupnya lepas itu dan mati ia umurnya 112 tahun. Maka tatkala beranak ia akan Nabi Isa dan sampai umurnya 9 bulan, Nabi Isa umur 9 bulan, dibawa akan dia oleh ibunya kepada tempat mengaji. Maka kata gurunya, kata olehmu bismillah. Katakan olehmu bismillah. Bismillahirrahmanirrahim itu bismillah saja. Maka berkata ia bismillahirrahmanirrahim. Gurunya nyuruh sebut bismillah saja, dia jawab bismillahirrahmanirrahim katanya. Maka kata gurunya, kata olehmu abjad. Apa abjad? Alif ba ta sa itu abjad ya. Huruf-huruf dalam Al-Quran tu. Maka kata Nabi Isa, adakah kamu ketahui apa maknanya? Kata gurunya, tidak. Aku tak tahu, kata dia tu guru dia. Maka katanya alif itu Allah. Alif ba jim dal. Alif ba jim dal abjad. Alif tu Allah. Ba tu bahaullah. Bahaullah. Jim tu jalalullah. Dia menyatakan keagungan Allah, kebesaran Allah. Ba' tu bahaullah, kebesaran Allah, keagungan Allah. Dal tu dinullah. Apa tu dinullah? Agama Allah. Hawaz
Ha waw zai, awal. Dan ha itu hawiyah, jahanam. Hawiyah itu satu jenis neraka. Kemudian waw, iaitu wail. Wail, satu lembah dalam neraka jahanam namanya wail. Yang kalau seekor burung terbang dari tepi ke tepi memakan masa 500 tahun penerbangan. Itu namanya wail. Fawailul lil musallin allazina hum an salatihim sahun. Neraka wail lah bagi mereka-mereka yang sembahyang yang mereka itu lalai di dalamnya. Itu wail. Lagi apa? Wailul lil mukazzibin. Neraka wail lah bagi mereka yang suka berdusta. Wailul likulli humazatil lumazah. Neraka wail juga bagi mereka-mereka yang suka mengumpat-ngumpat dan mengumpulkan harta. Lagi apa wail? Wailul lil mutaffifin. Neraka wail lah bagi mereka yang menipu dalam timbangan dan sukatan. Itu wail. Sama tak? Sama tak? Wail. Itu dia wail itu yang diwiridkan oleh orang Hindu tu. Bila taipuzan apa buatnya? Mau kembali. Apa sebabnya? Wail. Neraka. Aku ndak neraka katanya. Itu dia. Itu waw Waw tu wail, iaitu telaga bagi ahli an-nar di dalam neraka. Zai itu zafir. Zafir jahannam, iaitu suara api jahannam tu namanya zai. Zafir jahannam. Api tu bersuara ke tak? Ada pula tak bersuara. Suara apinya. Khuti itu apa? Khuti iaitu ha, itu apa? Khutatil khotoya. Yang digugurkan kesalahan daripada orang yang meminta ampun. Siapa minta ampun akan digugurkan kesalahannya. Dan daripada orang yang meminta ampun. Kemudian kalamun iaitu kalam. Yang kalam Allah, bukan makhluk kalam Allah. Sa'fas artinya apa? Sa' atau sad. Bukannya apa ni? Sad, sin, ain. Bukannya sad fas. Fasad sa'fas. Iaitu dengan apa? Sa' tu sin tu sa' dengan sa', yakni bergantung dengan segantang, bergantung dengan segantang. Tahu ya? Segantang dengan segantang itu satu sahawi lah pun sa' segantang ya. Lagi qarashat yakni taqrishuhum artinya dihasyarkan, dihimpunkan makhluk sekalian. Kita besok akan berhimpun di mana? Di mana? Padang mahsyar, tempat himpunan yang agung, tempat himpunan yang hebat. Perhimpunan semua manusia. Asal nama manusia semua kumpul di situ. Daripada Nabi Adam sampai kepada manusia yang terakhir, semua ada di situ nanti. George Bush ada tak situ? George Bush ada tak? Barack Obama ada tak? Benjamin Netanyahu ada tak? Ada belaka. Rock Hudson ada tak? Tak kenal nama Rock Hudson ni? Tony Curtis ada tak? Burt Lancaster ada? Itu dah. Itu Hudson. Siapa? John Wayne. Ada John Wayne, peminat John Wayne nampak. Semua ada situ. Piramid ada tak? Ada. Dan sebagainya. Itu tempat himpunan. Itu sebab di mahsyar tu berimpit-rimpit tahu. Sampai nak gerak pun tak boleh. Macam mana keadaan orang di mahsyar? Seperti panah, seperti anak panah dalam busar panah, kata Nabi. Payah kita nak faham. Tapi kalau saya buat umpama macam ini, semua orang faham. Seperti rokok dalam kotak rokok. Faham ke tak? Faham ke tak? Keluarkan sebatang daripada kotak rokok tu, kemudian masuk kembali. Renyuk ke tak? Renyuk ke tak? Mesti renyuk punya. Begitulah berimpit-rimpitnya orang di padang mahsyar tu. Gelap lah tu.
Matahari ada, cahayanya tak ada, bahangnya ada. Itu gelap. Sebab itu di pada masa itu semua telanjang tau. Saya telanjang, tuan-tuan telanjang, perempuan telanjang. Geli-geleman Aisyah dengar ni. Tidak kita menengok ngintai kiri kanan ya Rasulullah. Kata Rasulullah, masa cerita ni. Kata Nabi apa? Tak sempat nak ngintai orang. Tak sempat nak tengok orang. Masing-masing memikirkan hal keadaan yang akan berlaku pada diri mereka. Kecuali orang-orang yang dapat naungan aras. Itu relax lah dia. Tak ada lah berempit-empit. Macam duduk bawah aircon aja dah, sejuk aja. Yang lain matahari berapa jauh dari kepala? Sejengkal dari kepala. Tapi orang di bawah aras relax aja dia. Nak kata nak di bawah aras. Semua walaupun aras. Orang tu nengket je kan? Dalam aras bawah aras tidak lah. Orang di bawah aras tu terkecuali lah daripada yang di luar-luar ni. Ini kalau kita ni di luar yang jadi orang itu. Mengelejat tau, mengelumpur. Itu yang di luar. Itu juga kita ketika mengambil wuduk tu, bila sapu kepala tu doa. Apa doanya? Ya Allah, lepaskanlah kulit dan rambutku daripada neraka. Yang pertama. Yang kedua, berilah aku lindungan aras di hari yang tidak ada lindungan melainkan lindungan aras engkau. Ada buat ke tak? Udah buat ke belum? Bila nak buat? Bila nak buat? Sekarang. Semayang sekarang. Nak semayang lepas ni kan? Lepas ni kan semayang apa? Duha. Ketika ngambil uduk kan, nak semayang duha tu. Atau semayang isyarat. Isyarat tak boleh lepas kot. Pasal saya ngajar mungkin terlajak kan. Tapi duha boleh lagi. Sampai bila waktu duha? Sampai zuhur. Masa ngambil uduk tu, doalah. Ya Allah, berikanlah aku lindungan aras di hari yang tidak ada lindungan melainkan lindungan aras engkau. Minta untuk. Tapi layakkan diri lah dulu. Ada 7 golongan manusia yang layak menerima naungan aras. Yang pertama, dah 2 kali ni. Yang pertama, pemimpin yang adil. Yes. Pemimpin yang adil. Atau pemimpin ni Najib aja kan? Zahid Hamidi aja kan? Siapa pemimpin? Every one of us pemimpin belaka. Kullukum ra'in wa kullukum as'ulun an ra'iyati. Setiap kamu tu adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan ditanya tentang kepemimpinannya. Ada tak yang kita pimpin? Kita ada mata tak? Mimpin mata ke tak? Mimpin itu. Ada telinga tak? Pimpin tak telinga kita? Mimpin itu. Ada kaki tak? Pimpin tak kaki kita? Itu pemimpin itu. Kita ada paling korang ni lah. Paling korang ni tanggungjawab kita. Ialah kita memimpin anggota yang 7. Tahu ke anggota 7? Apa dia? Yang pertama, mata. Yang kedua, telinga. Yang ketiga, lidah. Yang keempat, tangan. Yang kelima, kaki. Yang keenam, perut. Yang ketujuh, kemaluan. Itu 7 anggota zahir. Dia tak ada baca kitab. Hidayatul Salikin ke ni? Lupa ya. Hafal anggota 7 tu. 7 anggota tu pelihara daripada melakukan dosa. Itu yang kita pimpin. Kalau ada isteri, udah dengan isteri pula. Diri dia dan isteri dia. Ada anak-anak, pimpin anak-anak pula dia. Kalau dia ketua kampung, satu kampung tu dia pimpin. Kalau dia pengulu, satu mukim tu dalam pimpinan dia. Ikutlah tanggungjawab dia macam mana. Kalau dia DO, satu daerah tu kepimpinannya. Orang besar jajahan, satu jajahan ada pimpinnya. Sultan, satu negeri dipimpinnya. Kalau Perdana Menteri, satu negara dalam pimpinannya. Semua akan ditanya. Mereka tu beres ke tak fardu'annya? Dan begitu semayang ke tak? Ada tak kamu sediakan tempat bagi mereka semayang? Semua akan ditanya. Everything will be accounted for. Faham ke ni?
Nothing is going to be left out. Tak ada apa yang tertinggal. Semua akan diambil kira oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada tak baca? Summa latus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Ada tak? Kemudian kamu akan ditanya tentang apa saja nikmat yang kamu terima dari Allah dalam dunia ni. Itu pemimpin yang adil. Baru satu ada 7 golongan. Yang kedua apa? Baru satu. Yang kedua apa? Orang yang sentiasa bangun di tengah-tengah malam, bermunajat dan bermanja-manjaan dengan Allah. Itu yang kedua. Yang ketiga, orang yang hatinya sentiasa tertambat, macam kata Jana tadi, hatinya tertambat kepada masjid. Itu yang ketiga. Yang keempat, orang muda-muda ni apa? Muda-muda aja, orang tua tak masuk. Orang muda-muda apa? Pemuda yang warang. Termasuk pemudi yang warang. Kalau warang tak dapat, warang yang warang. Itu yang keempat. Yang kelima, 2 orang atau 2 kumpulan manusia yang berjumpa dan berpisah semata-mata kerana Allah. Apa buat datang pagi ni? Apa buat datang pagi ni? Kerana Allah. Saya apa buat datang pagi ni? Saya apa buat datang pagi ni? Bekerja benar dari kampung. Kerana Allah. Dapatlah lindungan insya-Allah Tapi kalau datang jelin je, mana benda hari ni? Tak ada dekat-dekat lagi ni. Ada? Kerana Allah ke kerana envelope? Kerana envelope tak dapat. Dapat envelope je lah. Jadi nak betul ke niat tu? Semata-mata kerana Allah. Itu yang kelima. Yang keenam, betul ke yang keenam ni? Udah, demi tak ada apa pun Yang keenam Yang keenam, orang yang menafkahkan hartanya dengan tangan kanannya tanpa disedari oleh tangan kirinya. Yang keenam, dapat lindungan arasy. Last sekali yang ketujuh. Siapa? Ini orang lelaki aja. Orang perempuan tak ada. Sorry orang perempuan tak ada. Udah menyolong mati dia. Kau tak ada. Tak ada. Iaitu seorang lelaki yang apabila diajak oleh seorang perempuan yang cantik lagi ternama, masyhur lah, ngajak dia. Ngajak dia buat apa? Melakukan maksiat. Tahu, masyhur Jennifer Lopez ngajak dia buat maksiat. Tak kenal ke dia Jennifer Lopez? Tak kenal. Okey, Marilyn Monroe tak kenal. Dia ngajak kita buat maksiat, tapi kita tolak. Dia menolak kerana apa? Kerana takutkan Allah. Bukan nolak kerana tak lalu. Bukan nolak kerana dah tua. Ini nolak kerana apa? Takutkan Allah. Dia mampu melakukannya tapi dia menolak kerana dia takutkan Allah Ta'ala. Ini orang yang dapat naungan arasy. Ini cerita ni tadi tempat himpunan ni, mahsyar tadi Baik. Maka berkata gurunya, hai Maryam. Bila Nabi Isa ngabur daripada tok gurunya, kata gurunya, wahai Maryam, mak dia Nabi Isa tadi, ambil olehmu akan anak engkau, bahawasanya anak engkau tiada berhajat kepada muallim. Dia tak nak kepada guru. Nabi-nabi dan rasul-rasul memang tak ada gurunya. Nabi Muhammad siapa gurunya? Siapa guru Nabi Muhammad? Tak ada. Siapa tak ada guru? Kerana Allah tak nak ada manusia yang lebih mulia daripada Nabi Muhammad. Kalau dia guru, dia lebih mulia ke murid lebih mulia? Guru lah lebih mulia daripada murid. Ya ke dah? Tengok kejap ni Guru ada meja, guru ada ayok. Murid ada apa? Nongok je tengok tu guru. Ya ke tak ni? Tadi Tok guru lah lebih mulia dari murid. Begitulah Nabi Muhammad tu. Kalau ada lah tok gurunya, jadi tok guru itulah lebih mulia dari dia. Maka Allah tak bagi dia. Itu sebab Nabi Muhammad tak ada pergi sekolah. He has never gone to any school. Pasal apa? Pasal Allah tak mau ada manusia yang lebih mulia dari dia. Padahal kalau dia guru tu, dia lebih mulia dari raja, tahu? Pernah Imam Hanafi dipanggil oleh raja untuk membuat satu kuliah.
Imam Hanafi ni dipanggil oleh raja untuk buat satu kuliah. Maka raja pun datanglah dengan tahtanya, dengan macam-macam lah, dengan bawa peralatan istana tu nak dengar kuliah Nabi Imam Hanafi ni tadi. Imam Hanafi tengok sultan tu duduk atas bangku, atas tahta ni. Kata dia, tuanku duduk bawah. Jangan duduk atas tahta. Patik duduk atas. Maka dia pun ngajar. Udah habis tu. Raja tu nak jamu lah dia dalam satu jamuan. Ya. Jadi raja tu terus duduk bawah aja. Tak ada duduk atas dia. Pasal dia dah suruh dia Hanafi suruh duduk bawah. Dia pun duduk bawah. Lepas tu kata Imam Hanafi, tuanku duduk atas kursi. Tadi kamu suruh aku ke bawah. Ini suruh dia duduk atas kursi. Apa? Tadi tuanku murid, saya guru. Jadi saya masa tadi lebih mulia daripada tuanku. Sekarang ni tuanku raja, saya rakyat biasa. Maka tuanku duduk atas istana, atas apa nama? Abdullah ni? Tahta. Tuanku duduk atas tahta, saya duduk bawah. Kata dia Imam Hanafi. Itu menandakan guru tu lebih mulia daripada murid. Tak kira lah murid tu apa pangkat dia pun. Di antara tuan-tuan ni ada jadi kan betul kan? Duduk bawah ni. Nongok aja tengok tok guru tu. Kerana tok guru tu hari tu dia lebih mulia daripada murid-murid, ya. Ya tak? Siapa lebih mulia daripada saya kejap anda kan? Tak ada ya. Itu dia. Tapi lepas nikah, mulia baliklah. Sudah habis sesi pengajian ni, mulia balik. Minum pun sama. Okey. Itu dia. Jadi kata dia, tok guru tadi, wahai Maryam, ambil balik anak kamu ni. Dia tak perlu kepada guru dah katanya. Dan daripada Nabi SAW bahawasanya Isa menyuruh akan dia ibunya kepada kitab tempat mengaji. Maka berkata gurunya, jawab di Maryam tu dia nak ngaji ni. Jawab gurunya, kata olehmu, khabar kepada Isa, Bismillah. Maka kata Isa, apa makna Bismillah? Kata gurunya, tiada aku ketahui. Bismillah tu apa? Maka katanya ba itu Bahaullah dan sin itu Sami'ullah, sama apa? Ya, Sama'ullah. Jadi pendengar Allah Taala. Dan mim itu milkullah, artinya milik Allah. Itu maksudnya Bismillah tu. Okey. Habis cerita itu. Kemudian hikayat satu cerita lain pula. Bahawasanya lalu Nabi Isa alaihissalam padahal lagi kecil serta ibunya atas satu negeri, maka mendapat ia akan ahli negeri itu berhimpun di pintu Malik. Malik itu raja, ya, raja pada ketika itu, raja negeri itu. Ya, Malik mereka itu. Maka bertanya Nabi Isa alaihissalam akan mereka itu. Maka kata mereka itu, isteri Malik, iaitu raja, isteri raja tadi, hendak beranak, telah payah beranaknya, payah nak beranak, dan meminta mereka itu akan asnam. Asnam tu apa? Berhala. Untuk disembah, untuk supaya senang beranak zaman itu. Minta mereka itu akan asnam, berhala mereka itu pada memudahkan beranaknya. Maka kata Isa, jika aku hantarkan tanganku ke atas perutnya, dan saya mudah keluar anaknya itu. Masa itu dia budak lagi ni, besar. Budak lagi, dia dengan maknya, ya. Maka tajuk mereka itu daripada kecilnya. Budak kecil boleh cakap apa tu? Dia kalau letak tangan atas perut, apa tu? Beranak lah dia katanya. Tajuk tu apa? Heran. Heran. Maka tajuk mereka itu daripada kecilnya. Maka membawa masuk mereka itu akan dia kepada Malik, pada raja. Maka berkata ia bagi Malik, bagi raja, jika aku khabarkan di kau dengan barang yang di dalam perutnya, apakah engkau beriman? Kata Nabi Isa, kamu kalau aku khabar apa yang dalam perut tu, kamu beriman tidak? Kata Malik, bahkan, apa artinya bahkan? Bahkan apa artinya? Ya Allah, dia bahkan apa artinya? Seperti bahkan. Tahu bahkan katanya, aku akan beriman katanya. Aku akan beriman katanya. Adalah di dalam perut kanak-kanak, adalah pada pipinya tanda hitam. Dalam perut tu ada satu kanak-kanak, kanak-kanak tu pipinya tanda hitam katanya. Dan pada belakangnya tanda putih, ada tanda di belakangnya putih. Pipinya hitam, belakangnya ada tanda putih. Budak tu belum keluar lagi.
Bukan nampaknya dia ada ke X-ray vision macam Superman punya. Tak ada ya. Tapi dia boleh tahu. Itu kehebatan Nabi Isa AS. Di antara mukjizat-mukjizat yang Allah beri kepada Nabi Isa. Dia boleh nampak apa yang dalam perut kandungan orang tu tadi ya. Kemudian berkata ia, aqsamtu alaika ya wuldu billazi khalaqal khalqa wa qasamar rizqa an takhruj. Aku bersumpah wahai anak kecil dengan Tuhan. Aku bersumpah dengan Tuhan tu, wahai anak kecil yang menciptakan manusia dan membahagikan rezeki, hendaklah engkau keluar. Kata di Nabi Isa, pegangnya perut mak tu, aku bersumpah, keluarlah kamu wahai anak kecil dalam perut ni, katanya. Maka keluarlah anaknya dengan segera. Tak ada susah payah beranaknya. Tak ada tekan benar pun, keluar macam begitu. Padahal beranak ni sakit ke tak? Orang beranak sakit ke tak? Oi, nombor 2. Sakit yang nombor 2 daripada sakaratul maut ialah sakit beranak. Ya ke tak? Tak percaya tanya Damai, ya ke tak? Tanya saya tak, saya tahu, saya tak pernah beranak. Tapi dalam kitab begitulah. Sakit yang nombor 2 ialah sakit beranak. Tapi yang ni elok, keluar je begitu je. Maka keluarlah anaknya dengan segera. Maka hendak beriman Malik Raja itu. Hendaklah Malik Raja itu nak beriman. Maka menegahkan dia oleh kaumnya. Kaumnya pula tak bagi. Itu dia. Kenapa? Kerana kalau ada dia beriman, jatuh dari standardnya. Tak ada lah mereka menyembah berhala lagi. Masa itu berhala lah jadi sembahan mereka ya. Kemegahan mereka ialah menyembah berhala. Tak dibagi oleh kaumnya, dan berkata mereka itu bahawasanya Maryam itu tukang sihir. Yang kamu ikut dia tu buat apa? Dia tukang sihir katanya. Itulah model daripada dulu-dulu pun. Bila kalah aja debat dia kata tukang sihir. Innaka sakhirun alim, katanya. Sesungguhnya kamu wahai Nuh, cerita Nabi Nuh adalah ahli sihir yang sangat pintar, katanya. Dia kata tukang sihir. Dan sabda Nabi SAW, ni cerita lain. Sabda Nabi ya, ini nak menceritakan tentang kelebihan orang-orang yang bersedekah. Yang tadi sudah. Ini cerita kehebatan Nabi Isa tadi. Kemudian lagi cerita lain. Dan sabda Nabi SAW, ittaqun nar walau bi shiqqi tamratin fa illam tajidu fa bi kalimati thayyibah fa bi kalimatin thayyibah. Takut olehmu akan neraka, dan jikalau bersedekah sebelah tamar sekalipun. Kalau boleh mengelakkan daripada neraka, sedekahlah walaupun sebelah tamar, bukan sebiji pun, sebelah tamar tu sedekahlah kalau itu boleh menghalangkan daripada masuk neraka. Takutilah olehmu akan neraka, kata Nabi kepada umatnya. Takutilah oleh kamu akan neraka walaupun bersedekah hanya sebelah tamar saja. Jikalau bersedekah sebelah buah tamar sekalipun, jadi peliharaan daripada api neraka, maka jangan menghina oleh orang yang hendak bersedekah akan yang demikian itu dengan sebab sedikitnya. Jangan kita hina dia walaupun dia sedekah sebelah tamar saja. Bukan tamar sebiji pun, sebelah saja bagi. Dekat dua dia makan sekat, dia makan sekat. Orang bagi sekat sekali. Jangan kita hina dia walaupun dia sedekah sebelah tamar. Maka jika tiada dapat kamu, yakni akan barang yang hendak sedekah dengan dia, maka dengan perkataan yang baik. Kalau tak ada, bercakap dengan yang baik-baik. Fal yaqul khairan aw liyasmut, kata Nabi. Hendaklah kamu berkata yang baik-baik atau lebih baik diam. Betul, kita ni jangan banyak cakap tahu. Jangan harus banyak cakap. Atau dengan perbuatan yang baik, maka iaitu sebab bagi lepaskan daripada neraka. Kerana kalau kita banyak cakap macam banyaklah salahnya. Apa ni tuan-tuan dan puan-puan? Banyak cakap, banyak salah. Banyak salah, banyak dosa. Banyak dosa, masuk neraka. Apa ke dah ni? Sekali lagi. 1, 2, 3. Banyak
cakap, banyak salah. Banyak salah, banyak dosa. Dosa tak betul ya? Banyak dosa tak betul? Banyak dosa. Banyak dosa, masuk neraka. One more time. 1, 2, 3. Udah bilang kabul. Banyak salah, banyak cakap tak begini. Banyak cakap, banyak salah. Banyak salah, banyak dosa. Banyak dosa, masuk neraka. Saya di mana-mana mengajar ini, saya suruh hafal. Tahu? Saya ngajar di masjid negeri pun suruh hafal. Saya ngajar jalan deri itu juga suruh hafal. Di mana-mana saya ada. Ya. Itu hadis tu, cuma maksudnya tak ada kopi tu. Hadis tak ada bunyi tu. Ya. Hadis tu, man kasura kalamuhu kasura saqtuhu. Man kasura saqtuhu kasurat zunubuhu. Man kasurat zunubuhu fannaru aula bih. Itu matan hadisnya. Bukan lombok-lombok ni tahu. Tapi dia punya terjemahan tu cakap saya lah. Banyak cakap, banyak salah. Banyak salah, banyak dosa. Banyak dosa, masuk neraka. Bulan depan nak tanya, siapa tak tahu kita tampi tau. Okey. Jadi yang paling kurangnya cakap tu biar baik-baik ya. Daripada ngumpat orang, daripada cerita yang bukan-bukan, daripada cerita pasal bola sepak lah, cerita pasal dangdut, cerita pasal apa, lebih baik berkata yang baik-baik. Lebih baik kata subhanallah. Mana lebih baik? Alhamdulillah. Allahu akbar ya. Itu lebih baik daripada berkata yang sia-sia. Ini cerita orang tu, aku miss korang semata ini buat korang. Nak kena ekor tu korang semata aja. Lantaklah korang semata, korang dia mati apa. Lebih baik berzikir, itu lebih baik. Kalau tak ada berzikir, ontok kata orang Rawa, ontok tau. Mana kedai orang Rawa ni tak? Lepas tu ada mana kedai? Pagi ni tak ada. Ada. Ontok ada pun. Jangan cakap. Itu lebih baik kerana Allah tak tanya kita, ngapa kamu tidak mengutuk iblis? Tak ada tanya. Kalau tak cakap. Mengapa kamu tidak mengutuk iblis? Tuhan tak tanya apa yang kita tak cakap. Tapi kalau kita ngumpat orang, tanya tak? Ditanya. Jadi bila cakap tu semua asal keluar dari mulut kita tu akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Lagi apa? Kata Azizi daripada Suyuti, bermula zikrullah itu afdal daripada sedekah, dan iaitu pula menolakkan bala. Kalau tak nak sedekah, banyak zikir sebut subhanallah, subhanallah, subhanallah. Sekali aja sebut subhanallah, pahalanya memenuhi langit dan bumi. Ndak ke tanda. Ate. Sebutlah subhanallah, subhanallah ya. Jangan apa namanya lengah-lengah tu sebut pula alhamdulillah, alhamdulillah. Udah lengah-lengah sebut pula Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Tak apalah, cakap lagi, dah hilang tu cakap balik. Biasa dah tu. Biasalah tengah zikir tu mata tengok cicak kat subhanallah, subhanallah. Besar ni cicak subhanallah. Tak apa lah begitu, sebut balik. Lupa-lupa sebut balik, lupa-lupa sebut balik. Ini marah bila orang nyebut Allahu akbar. Dia sebut Allahu akbar marah pula. Mana ada? Kau ingat ini apa kan? Ya benar. Esok nak sembahyang tu saya sebut apa Allahu akbar Salli fardhu subhi raka'ataini adaan imaman lillahi ta'ala. Melayu hidup Melayu ya. Begitu kan? Tak maaf ya. Kata nama politik pula jadinya. Ini kalimah membesarkan Allah. Apalah salahnya? Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar Okey. Jadi kalau boleh zikirlah banyak. Zikrullah itu afdal daripada sedekah, dan iaitu pada menolakkan bala. Dan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam
sedekah olehmu atas diri kamu dan atas yang mati daripada kamu. Untuk mak kita sedekah ajalah ya. Untuk bapa kita, untuk anak-anak kita yang dah mati dulu tu sedekah untuk dia. Untuk abang kita, untuk adik kita, untuk kakak kita dan sebagainya. Dan jikalau dengan sekali minum air sekalipun, walaupun segelai hayuk, bagi je sedekah je. Ya, maka jika tiada kuasa kamu atas yang demikian itu, maka dengan satu ayat daripada kitab Allah Ta'ala. Berarti ya, Quran ya, baca Quran walaupun satu ayat. Ya, bukan teruk benar. Alif Lam Mim. Sadaqallahul Azim. Teruk benar ke? Teruk benar ke macam Quran? Panjang benar Ustaz. Cari yang pendeknya. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Sadaqallahul Azim. Panjang benar sin Ustaz. Ya. Cari yang pendek sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Taha. Sadaqallahul Azim. Sampai 2 huruf Ustaz. Ambil cari yang 1 huruf. Bismillahirrahmanirrahim. Nun. Sadaqallahul Azim. Tak boleh kan? Atar. Sod. Dan sebagainya. Itu dia. Bukan susah benar nak dapat pahala ni. Daripada Nabi SAW, sedekah olehmu atas diri kamu dan atas orang yang mati daripada kamu. Dan kalau dengan sekali minum air sekalipun. Maka jika tiada kuasa kamu atas yang demikian itu, maka dengan satu ayat daripada kitab Allah Ta'ala. Baca Quran. Satu ayat cukup lah. Maka jika tiada mengetahui kamu akan suatu daripada Al-Quran, itu teruk benar lah. Satu ayat pun tak tahu. Wal asr. Itu pun tak tahu. Wal asr pun tak tahu. Itu teruk benar tu. Maka doa olehmu bagi mereka itu. Doa tak kira cakap Arab ke cakap Melayu ke cakap Jepun ke cakap orang putih ke. Doa kan untuk manusia lain, untuk ibu bapa kita. Bagi mereka itu dengan mengampuni dan rahmat. Ya Allah, ampunkan dosa ibu dan bapa aku. Siapa tak apa angkat tangan. Ya, rahmatilah mereka yang telah pergi dahulu daripada aku. Minta rahmat ya. Maka bahawasanya Allah Ta'ala menjanji akan kamu dengan diperkenankan dia. Apa yang kita minta akan diperkenankan oleh Allah Ta'ala. Seperti yang tersebut di dalam Riyadhus Salihin. Ada ke baca kitab namanya Riyadhus Salihin? Imam Nawawi punya susunan. Riyadhus Salihin. Ada baca sini? Ada? Ustaz apa bacanya? Sekarang tak ada dah. Bacalah, carilah ustaz. Jangan tengok Ustaz Rahim aja. Ramai orang ustaz lain boleh baca. Riyadhus Salihin artinya riadah untuk orang-orang nak menjadi orang yang soleh. Nak jadi orang soleh dah. Ini riadahnya. Ada berbagai-bagai latihan-latihan yang dibagi tu. Itu nama kitabnya Riyadhus Salihin. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nampak panjang tu. Udah tu. Itu endingnya mesti itu ya. Itu my speciality lah tu ya. Itu cara saya. Baiklah, sekian dulu tuan-tuan dan puan-puan ya. Ampun, maaf, salah silap dan sebagainya ya. Kalau yang terkasut, ya, terketik, terbeliung, terkapak, minta ampun, minta maaf ya. Melawak-lawak aja. Semua tak nak sebut dah. Dah selalu benar nyebutnya. Okey. Any objection? Tak ada. Alhamdulillah. Sana no objection. Ya. Dia tak ada marah pasal hari ni tak ada baca fankihu ma qabalakum minan nisa masna wa sulasa wa ruba'. Tak ada dia marah begini ya. Kalau tak ada ayat lain nak sebut ustaz, itu aja katanya. Okeylah, sekian dulu tuan-tuan dan puan-puan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin
وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما